Okey, so pada hari ini kita akan melihat tajuk iaitu hubungan kesetaraan dan fungsi. So ini adalah bab 1.3 dengan 1.4 ya. So semalam kita dah lihat bab 1.1 dan 1.2 dalam buku Lee tersebut ya. So mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Okay, so sebelum kita mulakan bab yang kedua mengenai hubungan kesetaraan dan juga fungsi tersebut, kita imbas semula apa yang kita telah lihat semalam ya. So semalam kita dah lihat mengenai set S, iaitu suatu himpunan objek ya, dan unsur adalah objek yang berada dalam set tersebut. Kalau A dalam set S, kita tekan A dalam simbol A belong to S, dan kalau B bukan belong to S, so kita tengok simbol ni. Set hampa, kalau tak ada sebarang unsur, kita tandakan dengan simbol ni, set hampa, dan set tunggal hanya ada satu unsur sahaja. So itu yang kita dah lihat semalam. Kemudian kaedah menerangkan set kita ada dua cara. Satu, senaraikan dan binaan sifat. Ya. Senaraikan kita boleh listkan semua unsur-unsur tersebut dalam satu tanda kurung dakap. Ya. Tanpa mengikut sebarang susunan dan juga boleh senaraikan lebih daripada sekali. Binaan sifat kita tulis juga dalam bentuk kurung dakap, dua bahagian, sebelah kiri bentuk umum dan sebelah kanan adalah sifat set tersebut ya. So itu dua kaedah untuk menerangkan set. Kemudian kita ada subset S, kalau semua unsur dalam S berada dalam T. Untuk buktikan kita tunjukkan X dalam S maka X dalam T. Subset wajar, semua subset selain pada T. Subset tak wajar adalah subset T sendiri ya. T juga adalah subset pada T, dan subset remeh adalah subset set hampa tersebut ya. Itu set remeh ya. So itu apa yang kita dah lihat minggu semalam. Kemudian kita lihat apa cardinality, iaitu bilangan unsur dalam S, simbolkan dengan mod S, dan set terhingga kalau cardinality dia terhingga ya. Itu adalah set terhingga. Persilangan, semua unsur dalam A mesti berada dalam S dan juga dalam T ya. So itu persilangan. Kemudian kesatuan, set unsur tersebut berada dalam S ataupun dalam T ya. Itu kesatuan. Beza pelengkap relatif adalah semua unsur dalam S tetapi bukan dalam T ya. So itu S minus T. Set sama kita tunjukkan dua perkara, S subset T dan T subset S ya. Itu kalau set sama. Set semesta, set semua objek yang kita pertimbangkan, set semesta. Pelengkap, S bar, semua unsur dalam set semesta kecuali yang set S tu. Hasil darat kartisan, S cross T, ada dalam bentuk pasangan, unsur yang pertama dalam S, unsur yang kedua dalam T. Dan apa dia hubungan row daripada S ke T adalah satu subset kepada S cross T. Dan kalau ST itu berada dalam row, kita katakan S ada hubungan dengan T. Dan kalau S dan T itu tidak berada dalam row, maka kita katakan S tidak ada hubungan dengan T. Ya, so itu hubungan row daripada S dan T. Dan akhir sekali kita lihat hubungan row dalam S atau subset kepada S cross S. Dan dia ada tiga sifat dia, refleksif. Kalau A ada hubungan dengan A untuk semua A dalam S. Simetrik, kalau A ada hubungan dengan B, maka B mesti ada hubungan dengan A. Dan transitif, kalau A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C, maka A mesti ada hubungan dengan C. Ya? So itu apa yang telah kita lihat semalam ya. Okey. So ada apa-apa persoalan untuk yang bab semalam tu? Mengenai set hubungan, set dan juga hubungan. Itu yang terlihat itu daripada bab 1.1 dan 1.2 daripada buku Lee tersebut. Okey, tak ada
Tak ada soalan apa ya untuk tu. So kita akan teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu hubungan kesetaraan dan juga fungsi. Ya. Okey, so apa dia hubungan kesetaraan? Kita katakan suatu hubungan dalam S itu bersifat refleksif, simetrik dan transitif, maka kita namakan dia hubungan kesetaraan. Ya. Hubungan kesetaraan dalam set S tu dia mesti memenuhi 3 sifat ni, refleksif, simetrik dan transitif. So recall balik apa dia refleksif? A mesti ada hubungan dengan A untuk semua A. Simetrik, kalau A ada hubungan dengan B, maka B mesti ada hubungan dengan A. Transitif, kalau A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C, maka A ada hubungan dengan C. Ya. So, itu sifat transitif dan kita akan gunakan simbol ini ya, tilde ini untuk mewakili hubungan kesetaraan. Ya. Kita tak guna row, kita guna tilde untuk hubungan kesetaraan ini. Contoh dia kita lihat hubungan kesetaraan dia adalah A ada hubungan dengan B jika dan hanya jika A tambah B nombor genap dalam integer. Ya. So, set S kita adalah integer. So, nak tunjukkan dia hubungan kesetaraan, kita kena tunjukkan 3 perkara ni lah, refleksif, simetrik dan juga transitif ni. Ya. Tunjukkan 3 perkara tu. So, yang pertama kita kena tunjukkan dia bersifat refleksif. Maksud dia kita kena tunjukkan A ada hubungan dengan A untuk semua A. Jadi kita nak tunjukkan ni lah. A ada hubungan dengan A untuk semua A. Jadi kita kena cari sebab lah kenapa A ada hubungan dengan A. Jadi macam mana nak tunjukkan A ada hubungan dengan A? Kita lihatlah takrif dia. A ada hubungan dengan B hanya jika A tambah B nombor genap. Jadi kalau kita nak tunjukkan A ada hubungan dengan A, kita kena tunjukkan yang A tambah A nombor genap. So kita carilah macam mana nak tunjukkan A tambah A itu nombor genap. Jadi kita tahu A tambah A sama dengan 2A. Dan kita tahu sifat nombor 2A ini adalah satu gandaan 2 dan dia adalah suatu nombor genap. Ya. So 2A itu berada dalam nombor genap. Jadi kita dah buktikanlah yang pertama, hubungan ini bersifat refleksif. Okey, yang kedua kita nak tunjukkan dia bersifat simetrik. Jadi apa yang kita nak tunjukkan yang bersifat simetrik itu, kita kena tunjukkan sifat simetrik. Recall balik semalam, simetrik. Maksudnya kita kena tunjukkan jika A ada hubungan dengan B, maka kita kena tunjukkan B ada hubungan dengan A. Ya? So ini hipotesis kita, ini kesimpulan kita. So andaikan A ada hubungan dengan B, nak tunjukkan B ada hubungan dengan A. So apa maksud A ada hubungan dengan B? Pergi balik kepada takrif ni. A ada hubungan dengan B jika A tambah B nombor genap. So, maka kalau A ada hubungan dengan B, A tambah B adalah nombor genap lah, belong to E. Ya? So, dia berada dalam E. Apa maksud pula A tambah B itu belong to E? A tambah B itu adalah nombor genap. Maksud dia ada suatu unsur S. Ya? So, E itu bermaksud exist. Ya? Wujud suatu unsur S dalam integer. So, itu maksud dia. Exist S belong to Z. So, wujud suatu S dalam Z sehinggakan A tambah B sama dengan 2S. Ya. Ada suatu integer S lah yang A tambah B sama dengan 2S. Ya. So, itu nombor genap. Okey. So, kita nak tunjukkan B ada hubungan dengan A. Ini yang kita nak tunjukkan. Apa maksud dia? Kita nak tunjukkan B ada hubungan dengan A. B ada hubungan dengan A hanya jika B tambah A nombor genap. Jadi kita kena tunjukkanlah yang B tambah A nombor genap. Jadi kita tahu kalau A tambah B sama dengan 2S, B tambah A pun sama dengan 2S. Dan ini juga belong to E.
So kita dah buktikan lah. Kalau A ada hubungan dengan B, kita tunjukkan bla 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 semua ni, maka B ada hubungan dengan A. So kita dah buktikan dia bersifat simetrik. Yang ketiga, nak tunjukkan dia bersifat transitif. Ya? Jadi macam mana tunjukkan dia bersifat transitif? A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C. Kita kena tunjukkan maka A ada hubungan dengan C, ya, bersifat transitif. So kita andaikan A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C, maka A ada hubungan dengan C. Okey, hipotesis kita. So cuba takrifkan apa maksud A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C. Maksud dia A tambah B nombor genap, B tambah C pun nombor genap, daripada takrif. Apa maksud A tambah B nombor genap? Maksud dia A tambah B sama dengan 2S, untuk satu S ataupun 2R. B tambah C sama dengan 2S, adalah unsur R dan S integer yang A tambah B sama dengan 2R dan B tambah C itu sama dengan 2S. Apa yang kita nak tunjukkan? Nak tunjukkan A ada hubungan dengan C. Maksud dia kita nak tunjukkan A tambah C ni adalah nombor genap. Maksud dia A tambah C itu juga adalah gandaan 2. A tambah C nombor genap ataupun A tambah C itu gandaan 2. Jadi kita ada A tambah B, B tambah C. Jadi nak tunjukkan A tambah C, kita mulakanlah dengan A tambah C ni. A tambah C, kita nak cuba applykan A tambah B dengan B tambah C. So kita boleh buatlah A tambah B sama dengan A tambah C sama dengan A tambah B tambah C tolak 2B. Dia sama. So kenapa kita pecahkan begini? Sebab kita nak gunakan A tambah B dengan B tambah C. So that's why kita tambah B tu. Jadi kita boleh apply lah hipotesis kita. A tambah B tu sama dengan 2R, B tambah C sama dengan 2S kat situ. So gantikan 2R tambah 2S tolak 2B. Kita nak tunjukkan A tambah C gandaan 2. Jadi kat sini kita dah ada A tambah C sama dengan 2R tambah 2S tolak 2B. So boleh buatlah sebagai gandaan 2. Sama dengan 2R tambah S tolak B. So kita dah tunjukkan lah. Dari sini dah lengkap dah. A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C, bla 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 semua ni. Dapatlah A ada hubungan dengan C. So ni dia belong to E. So dah lengkap lah pembuktian kita. Okay. So anda lihat kat sini macam mana untuk kita tunjukkan ketiga-tiga sifat ini dalam hubungan kesetaraan. So yang pertama kita cari sebab kenapa, yang kedua dan ketiga kita gunakan pembuktian secara terus. So tuliskan hipotesis dahulu dan kesimpulan, baru kita cari pembuktian kat tengah dia. So kita buat kesimpulan, dia adalah hubungan kesetaraan. Seterusnya, kita lihat satu contoh lagi. Kita nak tunjukkan hubungan dalam set S ini. Set S tu dia adalah semua integer daripada 1 hingga 20, termasuk 1 dan 20. Kita takrifkan A ada hubungan dengan B hanya jika A sama dengan 2 kuasa M B bagi suatu M. Kalau kita boleh cari suatu integer M sehinggakan A sama dengan 2 kuasa MB, maka A ada hubungan dengan B. So itu adalah hubungan dia. So sekali lagi kita tunjukkan dia hubungan kesetaraan, kita tunjukkan dia refleksif, simetrik dan transitif. So untuk refleksif, kita kena cari sebab lah kenapa A ada hubungan dengan A. Cari sebab kenapa A ada hubungan dengan A. So kita tengok balik kat sini. A ada hubungan dengan A hanya jika A sama dengan 2 kuasa MA. So kena carilah apakah satu nilai M kat sini, integer, sehinggakan A sama dengan 2 kuasa MB. Cari suatu M. Jadi A sama dengan apa darab A. Jadi mestilah 1 lah. So A sama dengan
yang kita tahu adalah apa yang kita tahu kat sini. Ya, pen ni kita tahu apa A sama dengan apa didarabkan dengan A. So dia mestilah 1 sebab A sama dengan 1 darab A. Jadi kita nak tuliskan 1 tu dalam bentuk 2 kuasa something So mestilah 2 kuasa kosong lah 2 kuasa kosong A So kita boleh tunjukkanlah dia penuhi sifat M ni adalah kosong Jadi sebab kita tahu A sama dengan 200 A, maka A ada hubungan dengan A. Okey, untuk simetri kita mulakan dengan andaikan A ada hubungan dengan A, kita nak tunjukkan maka B ada hubungan dengan A. So cari sebab lah kenapa cari maksud A ada hubungan dengan B. A ada hubungan dengan B, maksud dia A sama dengan 2 kuasa MB daripada takrif ni. A sama dengan 2 kuasa MB untuk suatu M. Kita nak tunjukkan B ada hubungan dengan A. Jadi kita kena tulis pula lah. So kita ada A sama dengan B 2 kuasa MB. So kita boleh tulis yang B sama dengan 2 kuasa negatif MA. So dah buktikanlah yang dia bersifat simetrik. Okey, untuk transitif kita kena andaikan hipotesis kita A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C. Kita nak tunjukkan yang A ada hubungan dengan C. Okey, apa maksud A ada hubungan dengan B? A sama dengan 2 kuasa MB, B sama dengan 2 kuasa NC. So, you jangan guna yang sama lah. Walaupun kita guna kat situ M, M ni adalah sebarang integer. Jadi, kalau ada dua hubungan, A ada hubungan dengan B, tulislah A sama dengan 2 kuasa M, B ada hubungan dengan C, guna huruf yang simbol yang lain pula lah N, integer yang berbeza. Jangan guna yang sama sebab A, B dan C tu dia secara umum. Jadi tak boleh guna M yang sama. Okey, jadi kita nak tunjukkan A ada hubungan dengan C. Jadi kalau A ada hubungan dengan 2MB, so kemudian B tu kita boleh gantikan dengan 2NC kat situ. Dan 2 kuasa M darab 2 kuasa NC daripada hukum indeks, dia sama dengan 2 kuasa M tambah NC. Dan M tambah N juga adalah integer. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang A ada hubungan dengan C. So kita dah lengkapkan dan tunjukkan bahawa hubungan di atas ini adalah suatu hubungan kesetaraan. Okey, yang ketiga, contoh ketiga, hubungan A ada hubungan dengan B hanya jika A tolak B adalah integer. So A tolak B belong to Z. Jadi dalam hubungan ni dalam nombor nyata R. Nombor hubungan dalam R ni. Okay, so refleksif. Yang pertama, kenapa A ada hubungan dengan A? Cari sebab dia. So sebab dia adakah A tolak A integer? So kita tahu A tolak A sama dengan kosong dan kosong adalah integer. So A tolak A adalah kosong dan kosong adalah integer. Maka kita boleh buat kesimpulan yang A ada hubungan dengan A. Okey, untuk simetrik, kita andaikan A ada hubungan dengan B. Kita nak tunjukkan B ada hubungan dengan A. So, apa maksud A ada hubungan dengan B? Maksud dia, A tolak B adalah integer. Suatu integer. A tolak B belong to Z. Dan kita nak tunjukkan B ada hubungan dengan A, kita kena tunjukkan yang B tolak A juga adalah integer. So, very clear lah. Kalau A tolak B integer, maka B tolak A pun adalah integer juga.
Untuk transitif, kita andaikan A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C. Kita nak tunjukkan yang A ada hubungan dengan C. Jadi apa maksud A ada hubungan dengan B? A tambah tolak B integer dan B tolak C juga adalah integer. A tolak B integer, B tolak C pun adalah integer. Jadi kita nak tunjukkan yang A tolak C juga adalah integer. Jadi kita boleh dapatlah A tolak C sama dengan A tolak B tambah B tolak C. So sekali lagi kita tambah tolak B itulah sebab kita nak gunakan sifat yang kita ada kat sini, yang A tolak B integer dan B tolak C adalah integer. Jadi A tolak B kat sini adalah integer dan B tambah C pun integer, dan hasil tambah dua integer juga adalah integer. So itu adalah integer. B tolak C pun adalah integer. Jadi hasil tambah dia juga adalah integer. Sudah buktikan ketiga-tiga dia. Okey, so untuk tunjukkan hubungan kesetaraan ni, it's very simple. Tunjukkan tiga perkara: refleksif, simetrik dan transitif. Refleksif, cari sebab kenapa A ada hubungan dengan A. Simetrik, andaikan A ada hubungan dengan B, tunjukkan B ada hubungan dengan A. Dan transitif, andaikan A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C, tunjukkan yang A ada hubungan dengan C. So dia adalah hubungan kesetaraan. Okey, ini satu lagi contoh. Hubungan dalam hasil darab katisan Z cross Z bukan sifar. So yang kedua ni adalah set ni lah, set yang ini . So hasil darab katisan Z cross Z bukan sifar ataupun Z star kat sini . Okey, so dia merupakan pasangan lah A, B . So A dan B tu ialah integer dan B mestilah bukan kosong sebab kita nakkan yang komponen yang kedua tu bukan sifar. Jadi B tak boleh sama dengan sifar. Okey, so kita nak tunjukkan hubungan A, B ada hubungan dengan C, D . So pasangan ini adalah pasangan, set S adalah pasangan. Jadi kita katakan unsur yang pertama A, B ada hubungan dengan C, D jika hanya jika A darab D sama dengan B darab C dalam set S tu. Nak tunjukkan dia hubungan kesetaraan. So sekali lagi kita kena tunjukkan tiga perkara: refleksif, simetrik dan transitif . So untuk refleksif, kenapa A, B ada hubungan dengan AB? So cari sebab dia. Kenapa AB ada hubungan dengan AB? So kita ada sini AB ada hubungan dengan CD hanya jika AD sama dengan BC. Jadi kalau kita nak tunjukkan yang AB ada hubungan dengan AB, kita kena tunjukkan AB sama dengan BA. So of course integer, AB sama dengan AB sama dengan BA . Sorry, bukan C lah, BA . So AB sama dengan BA, maka kita dah tunjukkanlah yang AB ada hubungan dengan AB ada hubungan dengan AB . Okey, yang kedua, nak tunjukkan dia bersifat simetrik. So macam mana kita tunjukkan dia bersifat simetrik? Kita andaikan AB ada hubungan dengan CD. AB ada hubungan dengan CD. Kita nak tunjukkan yang CD juga ada hubungan dengan AB. CD ada hubungan dengan AB. Jadi macam mana kita nak buktikan dia? Jadi apa maksud AB ada hubungan dengan CD daripada takrif ni? Maksud dia AD sama dengan BC, dan kalau AD sama dengan BC, maka CB pun sama dengan DA. Kita harus tunjukkanlah.
Kalau AD sama dengan BC, CB sama dengan DA sebab dia komutatif ya, integer komutatif, hasil darab dia pun komutatif. Jadi CB sama dengan DA, maksud dia CD ada hubungan dengan AB ya. Sudah lengkapkan untuk simetrik. Untuk transitif, kita andaikan 3 unsur. Andaikan AB ada hubungan dengan CD, CD ada hubungan dengan EF ya. Okey, so ada juga persoalan tanya kenapa ada sampai 6 simbol sebab setiap unsur dia di dalam bentuk komponen ada AB. Jadi kalau kita nak pilih 3 elemen, 3 unsur dalam S, ini unsur yang pertama adalah AB, unsur yang kedua CD, unsur yang ketiga adalah EF ya. That's why ada 6 simbol tu lah sebab setiap satu unsur tu ada 2 simbol berbeza. Okey, jadi apa maksud AB ada hubungan dengan CD dan CD ada hubungan dengan EF? So gantikan kat situ. Nah, apa yang kita nak tunjukkan? Nak tunjukkan AB ada hubungan dengan EF kat sini ya. Okey, jadi kalau AB ada hubungan dengan CD, maksud dia AD sama dengan BC dan CF sama dengan DE ya. So itu takrif dia lah, CF sama dengan DE ya. Takrif dia ada hubungan. Kita nak tunjukkan AB ada hubungan dengan EF. Kita nak tunjukkan yang AF sama dengan BE ya. Yang kita nak tunjukkan adalah kita nak tunjukkan yang AF sama dengan BE. Ini yang kita nak tunjukkan lah. Nak tunjukkan AB ada hubungan dengan EF. Maksud dia AB sama dengan BE daripada takrif ni. So kita kena mulakan dengan AF lah. AF sama dengan BCDF. So kita boleh bagi dengan D sebab komponen yang kedua bukan sifar. So boleh bagi dengan D So boleh bagi dengan D. Dan kemudian BC, A itu adalah BC per D dan F. Kemudian kita nak gunakan yang kat sini ya. So BCF per D dan kita tahu yang CF sama dengan DE ya. So kita boleh gantikan CF ni dengan DE. So BDE dan kita akan dapat sama dengan BE ya. So kita dah tunjukkanlah yang AF sama dengan BE ya. Apa yang kita nak kat situ kita dah tunjukkan ya. Jadi dia bersifat transitif. Okey, seterusnya kalau hubungan tilde itu hubungan kesetaraan dalam set S, maka kita dapat satu dan katakan A adalah satu unsur dalam S, maka kita takrifkan satu set bracket A. Set bracket A itu adalah semua unsur-unsur dalam S yang A ada hubungan dengan A ya. So set bracket S tu adalah unsur-unsur B dalam S yang B ada hubungan dengan A ya. So ini dikenali sebagai kelas kesetaraan bagi A ya. So maksudnya kelas kesetaraan itu adalah semua unsur-unsurnya setara dengan A ya, yang ada hubungan dengan A ataupun setara dengan A. Okey, sebelum kita nak teruskan, kita lihat satu lagi takrif yang kita namakan sebagai pemetakan ya. So kalau kita ada satu set S dan T itu adalah satu set yang terdiri daripada subset S. So TI adalah subset S ya. So T itu adalah satu keluarga subset S yang bukan hampa dan kita katakan T itu pemetakan bagi S jika setiap unsur dalam S itu berada dalam satu daripada subset TI ini ya, yang berada dalam satu sel T ataupun berada dalam satu subset T ataupun sel T ini. So kita namakan sebagai pemetakan. Nah, contoh dia, katakan kalau kita ada S tu nombor 1 hingga 7 dan kita pilih beberapa subset S ya. So T tu terdiri daripada subset S lah. So T1 dia T1 dia yang pink ni 1, 3, 4, 6.
T2 dia adalah 27 dan T3 dia adalah 5 ya. So T terdiri daripada koleksi subset dalam S ya. Okey, kita dapati setiap unsur dalam S ini dia berada tepat dalam satu subset sahaja. Satu berada dalam yang pertama, dua tu berada dalam sel yang kedua, tiga berada dalam sel yang pertama dan seterusnya ya. So kita ada S tu. So kita boleh nampak dia satu sel yang pertama ya, daripada T1, T2 dan T3 ya. Jadi ini kita namakan sebagai pemetakan ya, sebab setiap unsur berada tepat dalam satu sel sahaja. Pemetakan tu bukan maksud bentuk dia petak ya, tapi kita petakan set S tu kepada beberapa petak kepada beberapa sel. Itu maksud pemetakan. Jadi kita dapat hubungan antara pemetakan dengan kesetaraan tu. Kalau tilde adalah hubungan kesetaraan, kesetaraan itu dia membentuk satu pemetakan bagi set S ya. Dan secara khususnya unsur A itu berada dalam petak A tu, petak A. Dan jika A berada dalam satu lagi petak B, maka petak tu mesti sebenarnya sama dengan petak A ya. Maksud ini yang menunjukkan bahawa dia berada tepat dalam satu petak sajalah. A mesti berada dalam petak A, dan kalau A dalam petak B tu actually sebenarnya adalah petak A sendiri ya. Okey, so kita nak buktikan dia adalah pemetakan. Pemetakan tadi, setiap subset atau setiap sel tidak hampa dan setiap unsur berada dalam satu petak sahaja, satu sel sahaja. So yang pertama kita nak tunjukkan setiap kelas kesetaraan bukan set hampa. So itu jelas kalau kita ada unsur A dalam set S dan kita tahu sifat hubungan kesetaraan dia adalah bersifat refleksif. Jadi A ada hubungan dengan A. So daripada takrif A akan berada dalam petak A lah, kerana A juga ada hubungan dengan A. So dia memenuhilah yang kelas kesetaraan ini adalah bukan set hampa. Kemudian yang kedua kita nak tunjukkan jika A berada dalam petak B, maka jika dan hanya jika petak A sama dengan petak B. Itu yang kedua yang kita nak tunjukkan. Ya. Setiap unsur berada tepat dalam satu sel sahaja. So kita kena tunjukkan dua perkara kat sini sebenarnya. So yang pertama kita nak tunjukkan kalau D berada dalam petak A dan juga petak C, maka petak A mestilah sama dengan petak C. Ya. So itu maksud dia D itu berada dalam satu petak sajalah. Sebab kalau D berada dalam A dan D berada dalam C, maka petak A mestilah sama dengan petak C. Dan yang kedua, kita nak tunjukkan kalau A berada dalam petak B, maka petak A mestilah sama dengan petak B. Ya. Sebab itu maksud dia tepatlah tepat dia berada dalam satu petak sahaja. Okay, so ni dua perkara yang kita nak tunjukkan. Okey, yang pertama kita nak tunjukkan, kita andaikan D berada dalam petak A dan petak C. Andaikan D berada dalam petak A dan petak C. Apa maksud dia? D berada dalam petak A dan D berada dalam petak C lah ya. Maksud persilangan ni. D berada dalam petak A intersection with C, maksud dia D berada dalam petak A dan D juga berada dalam petak C. Apa maksud D berada dalam petak A? Maksud dia D ada hubungan dengan A lah. Ya, sebab takrif petak A adalah semua unsur-unsur dia setara dengan A. Jadi kalau D berada dalam petak tu, so D mestilah setara dengan A. Dan D berada dalam petak C, D mestilah setara dengan C. Kita nak tunjukkan, ni kita andaikan D ada hubungan dengan D berada dalam A intersection C. Kita nak tunjukkan ini andaian kita.
kita nak tunjukkan yang A sama dengan C. Peta A sama dengan peta C. So macam mana kita nak tunjukkan peta A sama dengan peta C? Dua set sama. So semalam kita dah lihat kalau nak tunjukkan dua set sama, kita kena tunjukkan dua perkara. Yang pertama, tunjukkan A adalah subset kepada C, peta A adalah subset kepada C, peta C, dan yang kedua, peta C adalah subset kepada peta A. So dua perkara kita tunjukkanlah untuk tunjukkan dia sama kat situ. Jadi macam mana tunjukkan yang A, peta A berada dalam peta C untuk tunjukkan dia subset. Kita ambil mana-mana unsur dalam peta A, unsur tersebut mestilah berada dalam peta C. So kalau E berada dalam peta A, kita kena tunjukkan kalau E berada dalam peta A, maka kita akan tunjukkan yang E juga berada dalam peta C ni. Itu nak tunjukkan dia subset. Jadi macam mana nak tunjukkan kalau kita ada E berada dalam peta A, maka E berada dalam peta C. So apa maksud E berada dalam peta A? E ni mestilah ada hubungan dengan A. Itu maksud dia. Dan kita nak tunjukkan yang E ada hubungan dengan C. E berada dalam peta C, E mesti ada hubungan dengan C. So kita ada E ada hubungan dengan A. So macam mana nak kaitkan yang E ada hubungan dengan C? So kita ada dua perkara kat atas ni. So cuba kaitkanlah. Okey, jadi E akan ada hubungan dengan C. So E ada A. So kita ada A ada hubungan dengan D. So dia bersifat simetrik. So kalau E ada hubungan dengan A, maka A juga ada hubungan dengan D. Sebab D ada hubungan dengan A. So kat atas tu, kita boleh guna kat situ. Sebab asal kat situlah. Dan sekarang kita juga boleh gunakan yang kat atas ni, D ada hubungan dengan C. So ada hubungan dengan C daripada atas tu juga. So kita dah tunjukkanlah dia bersifat, sebab dia hubungan kesetaraan, maka E ada hubungan dengan C. So dah buktikan yang E ada hubungan dengan C. Kemudian yang ini pun sama juga, kita nak tunjukkan yang peta C subset kepada peta A. So kita andaikan E berada dalam peta C, kita nak tunjukkan E juga berada dalam peta A. So E berada dalam peta C, maka E berada dalam peta A. So sama jugalah seperti yang kita dah buat ni. Kalau E ada hubungan dengan C, maksud dia E ada hubungan dengan C. Kemudian C ada hubungan dengan D kat situ. C ada hubungan dengan D kat situ. Daripada sini C ada hubungan dengan D. Dan kita juga tahu D ada hubungan dengan A. D juga ada hubungan dengan A. So that means E ada hubungan dengan A daripada sifat transitif. So kita dah buktikan yang inilah, kita dah buktikan yang peta A adalah sama dengan peta C. Okey, untuk yang kedua, kita nak buktikan kalau A berada dalam peta B, jika A sama dengan peta A sama dengan peta B. So yang pertama kita tahu kalau A berada dalam peta B. Okey. Dan kita juga tahu yang A berada dalam peta A. So kita dah buktikan sebelum ni yang A berada dalam peta A. Jadi kalau A berada dalam peta B, maka A berada dalam peta A dan peta B. Persilangan. Kemudian kita juga dah tunjukkan ke atas ni, kalau D berada dalam peta A intersect with C, maka peta A sama dengan peta C kat situ. Jadi kalau kita ada A berada dalam peta A intersection with B, kesimpulan dia A sama dengan B lah. Kat sini kita ada kat sini, kat atas ni. Jadi kalau kita gantikan D tu dengan A dan ini dengan B, jadi kita akan dapat ni lah. Kita guna kat situ. So kita apply daripada atas, apply kat bawah. So kita boleh buat kesimpulan yang A sama dengan B. So kita dah tunjukkan sini implies sini, dan daripada kanan implies ke kiri. Kalau A sama dengan peta A sama dengan peta B, so that means kita tahu yang A berada dalam peta A dan that's peta A sama dengan peta B. So kita dah buktikan akas dia lah juga adalah benar.
Okey ya, boleh follow ya pembuktian ni. Kalau ada apa masalah terus tanya ya. Okey, so kita dah lihat daripada teorem tersebut. Teorem tersebut mengatakan bahawa hubungan kesetaraan itu merupakan pemetakan. So kita balik kepada contoh kita yang pertama tadi, hubungan kesetaraan yang pertama, A ada hubungan dengan B jika hanya jika A tambah B tadi nombor genap. Ya. So kita kena pasti beberapa integer ya. So set kita ni dalam jadi kita dapati yang kosong ada hubungan dengan 2 sebab kosong dengan 2. Sebab kosong tambah 2 adalah nombor genap. Apakah unsur-unsur lain dalam integer yang ada hubungan dengan 2? Misalnya 4 ya. So sebab kita tahu 2 tambah 4 adalah 6, adalah nombor genap ya. Unsur lain lagi adalah 6 ya. Kita tahu 6 ya, sebab kita tahu 6 tambah 4 10 ya, dia nombor genap. 8 dan seterusnya lah. Dan juga kita tahu negatif 2 misalnya ya. Negatif 2 juga adalah setara, adalah hubungan dengan kosong dan juga ada hubungan dengan 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan negatif 4 ya, ada hubungan semua ni. Manakala nombor lain yang tak ada lagi, negatif 1 misalnya. 1 ada hubungan dengan 3 ya. Sebab 1 tambah 3 nombor genap ya. Jadi 1 ada hubungan dengan 3. Nombor lain lagi misalnya kita ada 5 ya. So 5 pun ada hubungan dengan 3. Kita ada 7 ya, dan seterusnya 9. Nombor negatif kita ada negatif 1, negatif 3 dan seterusnya. So sekarang ni kita dah kenal pastilah semua nombor-nombor yang ada hubungan ya. Jadi kalau kita lihat integer, jadi kita ada petak kosong tu, semua unsur-unsur yang setara, yang ada hubungan dengan kosong, ada sifar ni, semua unsur-unsur yang setara dengan sifar adalah semua nombor-nombor ni lah. Semua nombor ni setara dengan sifar ya. So nanti 4, nanti 2, 0, 2, 4 dan 8 semua ni lah setara dengan sifar. Dan yang setara sama juga dengan petak 2 petak 2 tu sebenarnya petak kosong lah, sama kita dah daripada pembuktian tadi, kalau 2 berada dalam 2 petak tu mesti dah sama 4, petak 6 dan seterusnya Manakala satu petak lagi adalah 1 1 ada hubungan dengan 3 ada hubungan dengan 5 dan seterusnya. Dan ini juga adalah petak 3, 5 dan sebagainya. Jadi kita dapati kat sini, kalau kita senaraikan semua unsur-unsur integer tu, ini unsur-unsur integer lah yang tak terhingga tu, kita dapati dalam lajur yang pertama ni, semua unsur-unsur ini ada hubungan. Jadi kita buat dalam satu petak. Dan yang nombor ganjil pula berada dalam satu sel lagi. So kita dapati sini dia merupakan satu pemetakan. Hubungan ini telah memetakan integer, set integer ini kepada 2 petak, iaitu nombor genap dan nombor ganjil. So itu petak yang mengenai petak sifar, itu adalah petak 1. So dia memetakan kepada set nombor genap dan set nombor ganjil. So kelas kesetaraan ini, hubungan kesetaraan ini memetakan integer kepada 2 petak. Jadi ada 2 kelas kesetaraan sajalah. Kita gunakan yang paling simple sekali lah. Guna simple tu maksud dia gunakan kosong dengan 1. Simple lah, tak naklah guna negatif 2, 1 dan sebagainya. Guna yang paling mudah sekali. Okey. So kita lihat contoh yang kedua pula tadi. Dalam nombor 1 hingga 20 tu, kita takrikan A ada hubungan dengan B jika A sama dengan 2 kosong MB. Okey, so kita dapati 1 ada hubungan dengan 2. Kenapa 1 ada hubungan dengan 2? Boleh tak kita cari 1, kita tahu 1, B dia 2. Jadi, apakah nilai M yang sesuai?
Kerana 1 sama dengan 2 kosong negatif 1 darab 2. So dia ada hubungan lah kat situ. Sebab kita boleh cari satu integer M. So 1 sama dengan 2 kosong negatif 1, 2. Apa lagi unsur yang ada hubungan dengan 1? Misalnya 4. Kenapa 1 ada hubungan dengan 4? Sebab kita boleh tulis 1 sama dengan 2 kosong negatif 2 darab 4. Unsur lain lagi yang seterusnya mestilah apa? Kita lihat kat situ. Kita akan nampak dia mestilah ada hubungan dengan 8. Dengan 8. Sebab 1 sama dengan 2 kosong negatif 3 darab 8. Seterusnya ada lagi sebelum sampai nombor 20, so 16 So 1 ada hubungan dengan 16 sebab 1 dengan 2 kosong negatif 4 darab 16 So that's it lah, finish lah sebab kita stop sampai 20 saja. Okay, kita ambil nombor yang tak ada lagi. Nombor so itu adalah petak 1 lah. Petak 1, semua unsur-unsur yang ada hubungan adalah 2, 1, 2, 4, 8 dan 16 3 ada hubungan dengan 6 sebab apa? Kita tahu 3 sama dengan 2 kuasa negatif 1 darab 6. Seterusnya mestilah apa? Mestilah 12 12 sebab 3 sama dengan 2 kuasa negatif 2 darab 12. Ada lagi tak? Mesti ada 18 tak ada 12 3 18 bukan So 3, 6 dan 12 So itu petak 3. Dan cari lagi yang lain pula 4 dah ada 1, 2, 3, 4 dah ada 5 seterusnya 5. Kita tahu 5 ada hubungan dengan 10. So sama juga sebab dia 5 dengan 2 kuasa 1 negatif 1 darab 10 dan 20 sebab 5 sama dengan 2 kuasa negatif 2 20. Itu je lah tak ada dah nombor lain yang kecil daripada 20 ada hubungan dengan 5. So 5 adalah 10 dan 20 petak 5. Kemudian yang seterusnya kita carilah nombor yang seterusnya adalah nombor 7 So 1, 2 dah, 3 dah, 4, 5, 7 So cubalah yang lain 7 dengan 14 kita boleh tunjukkan 9 dengan 18 11 tak ada satu je unsur dia. Petak 13 adalah 13 dan petak 15 sahaja. 17 dan 19 adalah 19 sahaja. Jadi kalau kita buat kita listkan semua unsur-unsur S tu, kita dapati bahawa ada pemetakan dia lah. Pemetakan dia yang mana itu satu petak itu 1, 3, 6, 12, 5, 10, 20, 7, 4, 7, 14, 9, 18, 15, 17, 11, 13 dan 19 Itu adalah pemetakan dia adalah pemetakan sebab satu unsur tu berada dalam satu petak sahaja. Kemudian contoh yang seterusnya, kalau A ada hubungan dengan B hanya jika A tolak B adalah nombor genap adalah integer. Ini adalah dalam set nombor nyata R Okay, so contoh dia 0.86 dia ada hubungan dengan 1.86 sebab depan takrif ni lah 1086 tolak 1.86 adalah integer. Nombor lain lagi, nombor nyata lain yang ada hubungan dengan 0.86 2.86 3.86 dan seterusnya lah. Nombor negatif kita boleh cari misalnya negatif 0.14 So by the same reason lah negatif 1.14 sebagainya. Okay, itu nombor-nombor yang ada hubungan lah dengan 0.86. 0.14 ada hubungan dia adalah 1.14, 2.14, 3.14 dan nombor negatif dia adalah negatif 0.86, negatif 1.86 dan seterusnya. Kita pilih satu contoh nombor integer misalnya. 0 ada hubungan dengan 1 sebab 0.1 adalah integer. Ada hubungan dengan 2, seterusnya lah 3,
negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Okay. So anda boleh pilihlah satu nombor nyata dan cari nombor nyata lain yang ada hubungan dengan nombor nyata tersebut. Jadi kalau kita lakarkan paksi nyata R tu, ni paksi nyata R ni. Okey, jadi kita dapati 0.86 dekat sini dia ada hubungan dengan 1.86 dekat situ. Jadi katakan saya simbol yang dot ni, dot purple tu, so semua unsur-unsur di atas ni adalah ada hubungan. Semua ni ada hubungan dan set tu. Kalau saya gunakan 0.14 tu katakan segitiga hijau, so semua segitiga hijau tu ada hubungan lah kat situ sepanjang unsur tu. Kemudian kalau kita pilih kosong, gunakan bintang, kosong dan 1, 2, dan 1, 2 dan seterusnya lah. Jadi anda boleh pilih lah. So anda dapati yang kita boleh buat kesimpulan kat sini bahawa untuk semua A dalam nombor nyata, kita boleh cari satu integer K yang A tolak K antara 1 tu, A ada hubungan dengan A minus K. So kita dah buktikan kat sini lah. Kita dah lihat kat situ. Yang daripada kosong hingga tu kita boleh carilah satu yang setara kat situ. Ada hubungan. Dan juga kita boleh cari antara kosong yang 1 tu, A tu akan berada dalam satu peta. So maksud dia kita dah kenal pasti semua unsur-unsur yang ada hubungan dan kita boleh pasti kesertaannya sebenarnya adalah dalam satu selang 0 ke 1 sahaja. Kan kosong ni lah. So dia semua unsur tu akan ada hubungan dengan salah satu kat situ. Okey, itu yang kita dah lihat contoh 2.8. Kemudian contoh yang keempat yang kita lihat untuk kelas kesetaraan bagi Z cross Z bukan sifar AB ada hubungan dengan CD jika AD sama dengan BC. So contoh dia 1, 2 ada hubungan dengan 2, 4 daripada takrif kat situ. Takrif kat atas ni lah. AB ada hubungan dengan CD kalau AD sama dengan BC. Jadi 1 darab 4 sama dengan 2 darab 2. Ada hubungan. Kemudian 3, 6. Sebab 2 darab 6 sama dengan 3 darab 4. Dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2 pun ada hubungan. Negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. 1 negatif 2 ada hubungan dengan 2 negatif 4. Daripada takrif ke atas tu kita boleh lihat yang 1 darab negatif 4 sama dengan negatif 2 darab 2. Dan seterusnya lah. 2 darab negatif 6 sama dengan 3 darab negatif 4. Dan seterusnya. So 31 dengan 62 dengan 93. Kita boleh carilah contoh. Dan kalau kita boleh lakarkan di atas satah Z cross Z non sifar tu, kalau kita wakilkan yang 1, 2, itu 3 untuk 1 negatif 2 dan yang untuk yang bintang adalah 3, 1. Jadi kita dapati yang 1, 2 setara dengan ada hubungan dengan 2, 4, ada hubungan dengan 3, 6. Ada hubungan dengan negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. So kita dapati itu adalah unsur-unsur yang ada hubungan dan dia actually sebenarnya sama seperti kelas kesetaraan pecahan. Okay. So kita dah habis bahagian yang pertama iaitu hubungan kesetaraan. So ini adalah tajuk 1.3 dalam buku Lee. So maksudnya kita tak sempat nak habiskan yang fungsi. So kita akan berhenti dulu di sini dan kita akan sambung minggu hadapan. Terima kasih, Doktor. Okey, so kita akan berhenti dahulu di sini dan kita sambung minggu depan. So ada apa-apa persoalan untuk hari ini?
siapa ada nombor phone saya ni. Ada yang ada nombor phone saya kan? Apa nama ni? Siapa yang ada nombor phone saya? Boleh buat kumpulan WhatsApp tak? Saya malas nak cari nombor phone you all semua. Boleh. Cuba buat satu untuk kumpulan ni sebab senang nanti saya nak contact So kumpulkan semua nama So tolong buat Okey, so siapa yang nak buat tu? Khadijah Ya. Khadijah boleh buat kan. Khadijah dalam satu projek saya kan. So you kumpulkan semua nama dan buatkan grup dia Okey, ada persoalan untuk hari ni? Tak ada. Tak ada So kita jumpa hari okey. Kita jumpa hari Selasa depan, hari Rabu depan Okey, Assalamualaikum. Okey. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Okey. Prof.